Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 1361. Antara paparan utama. Misi Do or Die jahanamkan demokrasi. Tiada ahli parlimen Barisan Nasional mahu kosongkan kerusi. Wakil rakyat PAS curi air bomba. Kenapa Tun M tak saman Musa Hitam RM150 juta? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak menolak wujudnya konspirasi untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan, namun menegaskan ia sebagai tidak berasas. Sebaliknya, Perdana Menteri meminta semua pihak supaya tidak melayan pihak yang ingin berkomplot menjatuhkan kerajaan. Beliau berkata gabungan 4 parti politik utama Pakatan Harapan, PH, Barisan Nasional, BN, Gabungan Parti Sarawak, GPS dan Gabungan Rakyat Sabah, GRS adalah cukup kuat dan berupaya untuk menangkis komplot menjatuhkan kerajaan selain sudah menyatakan komitmen untuk mempertahankan kerajaan perpaduan. Komplot ada tetapi tidak ada asasnya. Kita tumpu kerja. Kalau dia pengkomplot tak ada komplot, dia kerja apa? Maknanya dia jalankan tugas dia, setiap bulan dia ada strategi. Jadi kita tumpu kerja dan jangan layan pengigau-pengigau ini. Katanya ketika ditemui selepas menyempurnakan sambutan Hari Pekerja 2023 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC 1 Mei lalu. Sebuah portal berita sebelum ini melaporkan wujud usaha menggulingkan kerajaan perpaduan selepas beberapa ahli parlimen dari BN didakwa dipujuk individu penting untuk meninggalkan parti mereka dengan mengorbankan kerusi dimenangi. Dengan memetik sumber, portal itu mendedahkan sekurang-kurangnya 12 ahli parlimen BN menjadi sasaran dalam konspirasi untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan. Mengulas lanjut, Anwar berkata pentadbirannya ketika ini amat kuat dengan didukung parti yang membentuk kerajaan perpaduan. Justru beliau meminta semua pihak supaya tidak melayan pihak yang sengaja mahu menimbulkan keresahan. Setakat yang kita pantau, keadaan cukup kuat dan yang penting PH, BN, GPS, GRS termasuk yang lain-lain komitmennya cukup jelas, tegas Anwar. Tindakan sesetengah pihak yang didakwa cuba menjatuhkan kerajaan perpaduan dengan memujuk beberapa wakil rakyat Barisan Nasional untuk keluar parti dan bertanding semula atas tiket pembangkang harus dihentikan. Situasi sebegini yang dilihat seperti ingin mengulangi peristiwa hitam langkah Sheraton pada awal tahun 2020 menjadi satu keresahan dan kebimbangan di kalangan rakyat, terutamanya anak muda yang inginkan kestabilan politik dan ekonomi negara. Setiausaha Agung Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda, Amira Aisyah Abdul Aziz berkata, tindakan itu akan menyebabkan orang ramai hilang kepercayaan kepada ahli politik sedangkan perkara paling utama adalah kerajaan yang stabil. Tingkah laku seperti ini harus dihentikan. Apabila ia berterusan, semakin ramai orang hilang kepercayaan. Apa yang rakyat Malaysia perlukan sekarang ialah kerajaan yang stabil, lakukan untuk ekonomi negara dan rakyat, katanya di petik media. Sejak akhir-akhir ini terdapat kabar angin mengenai cubaan untuk menyingkirkan Perdana Menteri 5 bulan selepas pembentukan kerajaan perpaduan. Difahamkan beberapa ahli parlimen BN kini dipujuk oleh individu tertentu agar mengambil bahagian dalam misi Do or Die untuk keluar parti dan sanggup mengorbankan kerusi mereka. Untuk makluman penonton, di bawah Undang-Undang Anti Lompat Parti, mana-mana ahli parlimen yang berletak jawatan atau berhenti menjadi ahli parti akan kehilangan kerusi di Dewan Rakyat sekaligus mencetuskan pilihan raya kecil. Setiap rakyat Malaysia mesti sedar bahawa negara berhadapan pelbagai cabaran, isu dan masalah daripada ekonomi dan sosial hingga politik untuk ditangani secara holistik serta bersama dengan melupakan sementara ideologi politik berbeza. Segala perkara memerlukan penyelesaian hanya boleh dilakukan dengan kehadiran atau pembabitan bersama semua pemegang taruh sebagai warga negara bertanggungjawab. Pihak terbabit dalam kerajaan perpaduan hanyalah satu kenderaan diberikan amanah dan kepercayaan untuk melaksanakan fungsi mandatari mereka. Usaha itu tidak akan berjaya jika anggota masyarakat secara keseluruhan, sama ada orang perseorangan, pemimpin kerajaan dan bukan kerajaan serta parti politik di luar kerajaan, gagal atau enggan untuk sama-sama berkongsi peranan masing-masing.
Rakyat pelbagai lapisan kini meletakkan harapan agar kerajaan perpaduan yang mendapat sokongan lebih 140 anggota Dewan Rakyat akan membawa siri pembaharuan amat diperlukan untuk mencapai 3 perkara digariskan, iaitu kemakmuran, kesejahteraan dan keharmonian. Dalam gambaran lebih besar, semua 222 anggota Dewan Rakyat mempunyai tugas amat berat untuk kita sama-sama melihat Malaysia lebih gemilang, namun lain pula jadinya. Diharap kerajaan semasa akan membawa segala inisiatif, program dan dasar yang akan memanfaatkan rakyat jelata dalam setiap aspek kehidupan, sosial, ekonomi dan politik pada era pasca COVID-19 untuk menghadapi cabaran isu keperluan dan kehendak jangka panjang. Bagai bertepuk sebelah tangan tidak akan berbunyi, marilah kita sama-sama berkorban untuk melihat kemakmuran, kesejahteraan dan keharmonian lebih kukuh. Apa yang pasti, misi bodoh do or die akan menjahanamkan demokrasi negara yang masih belum pulih sejak pakaiannya dirobek dan diperkosa sejak 3 tahun lalu. Rakyat Malaysia, jom sama-sama kita tolak para pemimpin politik celaka yang membunuh demokrasi negara. Presiden UMNO yang juga pengerusi Barisan Nasional Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengesahkan tiada ahli parlimen daripada Barisan Nasional yang akan meletakkan jawatan bagi memaksakan pilihan raya kecil diadakan semula. Menurut Ahmad Zahid, walaupun terdapat kabar angin mengenai sebilangan ahli parlimen Barisan Nasional yang mahu meninggalkan kerajaan perpaduan, tetapi perkara itu tidak berlaku. Saya ingin menyatakan di sini bahawa Barisan Nasional sangat komited untuk terus bersama-sama Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk mempertahankan kerajaan perpaduan madani ini, insya-Allah. Walaupun saya mendengar pada peringkat awal ada 13 orang yang mahu meletakkan jawatan, kemudian angka itu meningkat kepada 15 orang. Saya telah melakukan kaji selidik tiap-tiap seorang ahli parlimen. Saya ingin mengesahkan tidak ada seorang pun ahli-ahli parlimen Barisan Nasional, apatah lagi daripada UMNO yang mahu meninggalkan dan mengosongkan kerusi, tegasnya. Ahmad Zahid berkata demikian ketika berucap pada majlis sambutan Aidilfitri UMNO Perak di Perak kemarin. Beliau mengingatkan tindakan ahli parlimen Barisan Nasional mengosongkan kerusi adalah bertentangan dengan Akta Lompat Parti. Hakikatnya, ujar Ahmad Zahid, kerajaan yang ada sekarang adalah kukuh dengan mempunyai sokongan 148 ahli parlimen atau dengan majoriti 2/3 sejak pilihan raya umum ke-15. Selepas pilihan raya umum ke-15, walaupun Barisan Nasional hanya mempunyai 30 kerusi parlimen, kata Ahmad Zahid, kombinasi dengan Pakatan Harapan kerajaan dapat dibentuk dengan majoriti 112 kerusi. Dengan kebijaksanaan Perdana Menteri, kita berada dalam keadaan stabil dengan 148 kerusi. Perkara yang penting ialah memberikan kesejahteraan kepada rakyat dan bukannya berpolitik. Kerana melayani perbezaan politik, kita negara bertukar Perdana Menteri 3 kali. Akibatnya, kita hilang kepercayaan pelabur asing, ujar ahli parlimen Bagan Datuk itu. Tambah Ahmad Zahid, Perdana Menteri telah mengusahakan untuk menarik pelabur luar melabur dengan lawatan-lawatan keluar negara dan hasilnya pertumbuhan ekonomi kini naik mendadak demi kepentingan rakyat. Beliau turut membidas pihak yang berkata pertukaran kerajaan adalah untuk kepentingan rakyat. Katanya negara akan ditertawakan oleh negara lain kerana Malaysia telah bertukar 3 Perdana Menteri. Ahmad Zahid yang juga timbalan Perdana Menteri Malaysia mengaku tidak pernah terfikir naib Presiden Amanah Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof akan hadir dalam program Barisan Nasional. Beliau berharap Mujahid dan Pakatan Harapan terus kekal sebagai sahabat. Justru kewujudan komplot untuk menumbangkan kerajaan perpaduan adalah tidak bertanggungjawab dan mencabar kestabilan kerajaan perpaduan yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Jelas ia perbuatan derhaka yang didorong oleh ekstremisme dan sikap ala Machiavelli yang menghalalkan apa cara sekalipun demi mencapai matlamat untuk berkuasa. Jangan dengar hasutan pemimpin terdesak seperti bekas pengkhianat keadilan Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, kononnya kerajaan terputus dengan keluhan rakyat. Ketika berkuasa hampir 33 bulan dahulu, apa yang dilakukannya? Selain meninggalkan hutang mencecah 1.2 trilion ringgit dan jika ia termasuk liability, ia menjadi 1.5 trilion ringgit. Pemimpin Perikatan Nasional sebenarnya yang terputus dengan kepentingan rakyat kerana dalam kepala otak mereka hanya mahu merampas kuasa, sedangkan hadir bersidang di parlimen sebagai wakil rakyat pun ponteng. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kelantan dilaporkan tidak menerima sebarang permohonan daripada ahli parlimen Rantau Panjang Datuk Siti Zailah Muhammad Yusof untuk mengambil air daripada pili bomba. Menurut pengarah JBPM Kelantan Zainal Madasain, pihaknya turut menghubungi Pengurus Besar Air Kelantan Sdn Bhd AKSB bagi mendapat maklumat. Pihak kami tidak terima sebarang permohonan daripada YB untuk ambil air daripada pili bomba. Terus terang saya cakap. Saya juga hubungi Pengurus Besar AKSB dan beliau maklumkan pihaknya juga tiada terima permohonan daripada YB. Kita sudah buat laporan bagi siasatan lanjut berkait perkara ini, katanya seperti dipetik Harian Metro.
Terdahulu, Siti Zailah mendakwa tindakannya menggunakan pili bomba adalah mendapat kebenaran Air Kelantan Sdn Bhd AKSB serta Balai Bomba dan Penyelamat Rantau Panjang. Terima kasih Bomba Rantau Panjang bantu rakyat yang memerlukan air. Bukan saja membantu kami untuk mendapatkan sumber air AKSB, malah turut memberi kebenaran untuk menggunakan pili bomba berdekatan bagi proses yang cepat dan mudah, katanya. Siapa yang bohong ni? Jom channel cenderung percaya kepada pengarah JBPM Kelantan. Ini kerana sebagai pegawai bomba yang bertanggungjawab dalam tugas utama memadamkan kebakaran, Zainal Madasain tidak mungkin menyalahgunakan air daripada pili bomba. Apabila diteliti, gambar yang dimuat naik di Facebook Siti Zailah ternyata berbeza dengan gambar beliau mengambil air daripada pili bomba yang tular. Perbezaan itu dapat dilihat daripada baju yang dipakai Siti Zailah dan warna hos yang digunakan. Hos bomba berwarna merah sementara hos beliau berwarna putih. Selain itu, persekitaran lokasi pili bomba itu juga dilihat berbeza. Oleh kerana tiada tarikh yang disertakan, maka kita tidak tahu bila masanya anggota bomba itu membantu Siti Zailah membuka paip pili bomba tersebut untuk mengambil air. Alahai, takkan abang bomba difitnah bersekongkol dengan Siti Zailah mengambil air daripada pili bomba tanpa izin? Sebelum itu, Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT Ngah Komeng dilaporkan berkata pihaknya akan melakukan siasatan terperinci mengenai dakwaan seorang ahli parlimen pembangkang di Kelantan yang menggunakan air dari pili bomba bagi mengatasi masalah bekalan air penduduk setempat. Beliau berkata tindakan undang-undang akan dikenakan terhadap ahli parlimen tersebut kerana ia merupakan perkara yang tidak bertanggungjawab untuk dilakukan mana-mana individu. Sumber air dari pili bomba digunakan bagi memadam kebakaran, bukan digunakan sebagai bekalan air untuk kegunaan seharian. Jika semua orang pakai air pili bomba, jika berlaku kebakaran macam mana? Ini sebenarnya tidak patut berlaku, katanya di petik media. Akibatnya, Komeng pula menerima caci maki daripada para pentaksub PAS kerana mahu menyiasat wakil rakyat kesayangan mereka yang mengambil air daripada pili bomba tanpa izin. Daripada gambar yang berbeza itu, kita tertanya-tanya, sudah berapa kali agaknya kejadian mengambil air daripada pili bomba ini dilakukan oleh Siti Zailah? Kerja memberi air kepada rakyat yang memerlukan adalah amat terpuji. Namun untuk menjadi seperti Robin Hood dalam mengerjakannya amat terkeji. Apakah contoh teladan yang ingin dipertunjukkan kepada rakyat oleh wakil rakyat PAS ini? Siakap senohong, gelama ikan duri. Bercakap bohong, lama-lama mencuri. Ingat lagi tak dakwaan Tun Musa Hitam pada 27 Mac 2014 bahawa Tun Dr. Mahathir Mohamad berada di Kuala Lumpur ketika peristiwa memali, sedangkan rakyat disajikan berita semasa kejadian memali Perdana Menteri ketika itu tiada di dalam negara iaitu berada di China. Musa Hitam dipersalahkan dengan peristiwa memali tersebut. Namun, beliau mendedahkan salah satu rahsia peristiwa memali berdarah bahawa Tun Dr. Mahathir berada di Malaysia ketika pasukan polis membunuh Ibrahim Libya dan pengikutnya dalam satu pertembungan pada tahun 1985. Kata Musa Hitam, beliau tidak mengambil alih operasi sebagai Menteri Dalam Negeri kerana Tun Dr. Mahathir Mohamad berada di Kuala Lumpur, bukannya China sebagaimana yang diberitakan sebelum ini. Selepas hampir 30 tahun peristiwa memali berlaku, bekas Timbalan Perdana Menteri Musa Hitam yang juga Menteri Keselamatan Dalam Negeri ketika itu mendedahkan rahsia tersebut. Peristiwa memali berlaku pada 19 November 1985 yang mengorbankan 14 orang dan berpuluh yang lain cedera. Musa mendedahkan perkara tersebut dalam diskusi politik Malaysia dulu dan sekarang, anjuran Kerajaan Negeri Kelantan yang diadakan di Kota Baru pada malam 27 Mac 2014. Turut serta bersama beliau sebagai panel adalah Naib Presiden PAS Datuk Husam Musa dan moderatornya adalah Datuk Dr. Muhammad Agus Yusof. Menjawab soalan Agus berhubung keberadaan Tun Dr. Mahathir ketika itu, Musa berkata, 2-3 hari selepas kejadian itu pun dia berada di Kuala Lumpur. Justru laporan media bahawa Tun Dr. Mahathir berada di China ketika kejadian itu berlaku kini dipersoalkan. Titik hitam dalam politik saya adalah memali. Saya cakap terus terang, tegas Musa. Pendedahan Musa itu membawa pengertian wujud persoalan besar berhubung integriti Tun Dr. Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri Malaysia. Bagaimanapun, pada sekitar Ogos 2017, Tun Dr. Mahathir dalam satu sidang media menyalahkan amanat Hadi sebagai punca terjadinya peristiwa memali. Katanya Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang dalam amanat itu menggalakkan pengikutnya mati syahid dengan membunuh orang Islam lain kerana mereka bukan Islam sebenarnya. Ajaran Hadi kita kafirkan mereka dan bunuh mereka. Dengan itu berlakulah memali, kata Tun Dr. Mahathir. Hari ini Tun Dr. Mahathir dan Abdul Hadi bekerjasama kononnya untuk memperjuang nasib orang Melayu yang tergugat menerusi proklamasi Melayu. Abdul Hadi ketika menjustifikasi tindakannya secara keseluruhannya menuding jari kepada DAP dan Pakatan Harapan. Katanya Pakatan Harapan yang menjadi gabungan terbesar dalam kerajaan sekarang dengan dominasi DAP berjaya mendapat sokongan Melayu yang berpecah belah.
Beliau juga mendakwa UMNO tidak mampu melakukan apa-apa perubahan sehingga menyebabkan mereka juga berpecah. Sebahagiannya sedia bersama DAP yang ekstrim terhadap Islam, Melayu dan tanpa peduli terhadap perlembagaan persekutuan, sehingga mereka menunjukkan sikap melampau menentang syariat Islam yang menjadi hak penganut Islam dalam perlembagaan persekutuan. Yang bertempur dalam peristiwa berdarah memali Melayu, orang awam yang terbunuh Melayu, polis juga Melayu. Perdana Menteri ketika itu Melayu, pemimpin yang mempromosi amanat hadi juga Melayu. Tiba-tiba DAP dipersalahkan. Kononnya menggugat Melayu hanya kerana parti itu didominasi kaum Cina. Sedangkan yang tergugat oleh pengerusi Pakatan Harapan, Datuk Seri Anwar Ibrahim hanyalah Tun Dr. Mahathir dan Abdul Hadi. Pengerusi Pakatan Harapan itu disaman sebanyak 150 juta ringgit oleh Tun Dr. Mahathir, kononnya membuat kenyataan tidak benar dan tidak berasas dengan niat untuk menimbulkan persepsi negatif terhadap beliau. Tetapi tidak pula beliau memanfaatkan saman kepada Musa Hitam yang lebih dahsyat memburukkannya berhubung peristiwa memali. Justru layakkah mereka berdua, Tun Dr. Mahathir dan Abdul Hadi, diangkat sebagai pejuang Melayu di zaman milenium ini? Sesungguhnya, Melayu tidak lupa. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azrin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.